XXL ke apa. Jadi Allah ini tidak ada saiz. Jadi kita jangan berkhayal bahawa Allah itu ada saiz. Jadi Allahu Akbar, kekuasaan Allah Maha Besar, rahman Allah Maha Besar. Atau dengan keadaan dia bersifat dengan segala garat. Garat maknanya matlamat, pada segala perbuatan atau hukum. Dan begitu juga mustahil atas Allah Subhanahu wa taala keadaan dia tidak berdiri dengan sendirinya. Jadi maknanya minggu lepas kita dah bincang ghani. Ghani maknanya sangat kaya, kaya yang sebenar. Jadi kita ni hanya Abdul Ghani. Abdul Ghani maknanya hamba kepada yang maha kaya. Jadi salah kalau kita panggil kawan Ghani. Ada juga Abdul Ghani panggil Ghani. Nama sebenar Abdul Ghani, hamba yang maha kaya. Sebab kita ni fuqara. Allahul Ghani wa antumul fuqara. Itu Allah sebut dalam Quran. Allahul Ghani, yang kaya sebenar-benarnya Allah, wa antumul fuqara, manusia ini hanyalah miskin sahaja. Dan begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala keadaan dia tidak berdiri dengan sendirinya. Jadi berdiri sini kita jangan khayal berdiri tegak dua kaki, tidak. Berdiri sini maknanya wujud sebagai Tuhan yang sempurna, sebagai pencipta. Saya berdiri di sini hanyalah untuk memahamkan kepada kita lah, Allah itu bukan berbaring ataupun dia duduk. So berdiri di sini maknanya dia sebagai Tuhan yang sempurna, lengkap. Itu tu maksud berdiri di sini. Jadi bukan berdiri tidak duduk ataupun tidak baring. Jadi kita bila kita kata qiyamuhu bi nafsihi, maknanya Allah itu menjadi Tuhan dengan dirinya sendiri, tidak memerlukan ruang, tidak memerlukan apa-apa saja yang kita boleh sebut. Itu maknanya qiyamuhu bi nafsihi. Dan begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala keadaan dia tidak berdiri sendiri. Maknanya dia perlu kepada apa-apa bantuan. Tidak, sama sekali tidak. Dengan keadaan dia adalah sifat yang berdiri dengan tempat, zat lain untuk berdiri. Maknanya dia untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Allah perlu kepada benda-benda lain. Tidak. Itu maksudnya. Atau berhajat kepada yang menjadikannya. Sama sekali tidak. Sebab Allah adalah, kita dah bincang, wajibul wujud, al-wujud al-hakiki. Jadi kewujudan Allah ini adalah al-wujud al-hakiki. Kita wujud, Allah pun wujud. Beza dia, kita ada permulaan, Allah tak ada permulaan. Wujudnya Allah al-baqa, kekal. Kita ni tidak kekal. Itu. Begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala bahawa dia adalah bukan satu. Jadi bukan satu, maknanya dua, berbilang. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, tidak di bawah ayat ni, dekat law kana fihima alihatani, law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. So Allah cerita dalam Al-Quran, law kana fihima, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan lain, la fasadata, niscaya alam ini rosak, punah, binasa. Sebab siapa nak kuasa lebih? Dia bahasa yang mudah, dia akan fight lah antara satu sama lain. Ini Allah bagi kita berfikir dengan mudah lah. Dia tauhid adalah, sebab itulah tauhid ini sekalipun kita secara umum umat Islam tidaklah begitu rajin sangat berdakwah, tapi ramai mak saleh masuk Islam. Sebab kita tengok bila banding tauhid ini, dia sangat bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Kalau bersih kita punya fitrah, insya-Allah kita pilih tauhid.
Sebab itulah banyak padri-padri, profesor yang beragama Kristian ditinggalkan sebab dia tak boleh faham konsep Trinity. Jadi padri sendiri pun tak boleh nak jawab bila jamaah dia tanya apa itu Trinity, 3 dalam 1. Dia tak boleh nak terangkan. Jadi bila dah bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia ini, tak boleh terima, tak boleh faham apa itu 3 dalam 1, maka mereka banyak yang memeluk agama Islam. Ini antaranya lah, antara penyebab. Begitu juga mustahil atas Allah berbilang bahawa dia adalah bukan satu, bukan esa. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, la fasadata, langit dan bumi akan musnah. Dengan keadaan dia adalah bersusun pada zatnya, bersusun. Satu lagi, bersusun. Jadi Allah ini kita tak boleh bayang, contoh macam benda wujud ada komponen macam bangunan, ada besi, ada paku, ada papan dan sebagainya lah. So kita tak boleh nak berfikir ke situ. Sebab itulah ada hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Berfikirlah pada makhluk Allah. Fikir tentang bumi, fikir tentang hujan, fikir tentang alam sahaja. Sebab skop akal kita hanya di situ. Wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. So minggu lepas pun kita dah bincang tentang statement At-Tahawi, seorang ulama hidup di kurun ketiga Hijrah di Mesir. At-Tahawi, Ja'far At-Tahawi, dikenal sebagai akidah At-Tahawiyah. Kita ulang sangat, sebab benda dia sangat padat lah, dia punya argument ataupun dia punya ungkapan. Dia kata wa in kana fi syai'in fahuwa mahdud. Kalau Allah itu di satu tempat, maka Allah itu terhad. Sebab tempat sendiri itu terhad. Itu logik dia. Wa in kana min syai'in, kalau Allah itu ada bahan dia. Min syai'in ada bahan, diperbuat daripada sesuatu. Fahuwa makhluk, maka Allah itu dicipta. Wa in kana ala syai'in, kalau Allah itu atas sesuatu, fahuwa mahmulun, maka Allah itu ditadah ke ataupun dipangku ke ataupun Allah tidak demikian. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapat bayang dengan pemikiran akal kita. Ada 3 dia punya ungkapan yang sangat bagus kita hafal. Sebab ada juga orang Islam yakin bahawa Allah itu duduk atas arasy. Ini akidah apa ni? Akidah tajsid. Atau dengan keadaan baginya ada yang menyerupai pada zatnya. Jadi dia punya jawapan di sini laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Cuma ada kesimpulannya apa saja yang terlintas dalam pemikiran kita, Allah tidak demikian. Sebab apa yang kita dapat gambarkan pun sangat terhad. Maknanya apa yang Allah janjikan di syurga pun kita tak boleh bayang. Apatah lagi nak bayang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah sediakan balasan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, rajin beramal, ikhlas kepada Allah. Nabi kata la yakhturu bi bali ahadikum. Maknanya kita tak boleh khayal sama dalam pemikiran ataupun dalam hati kita apa yang Allah persiapkan bagi hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini maha kuat, maha kaya, maha bijaksana dan sebagainya, mencipta apa-apa yang kita tak boleh gambarkan. Atau dengan keadaan ada bersamanya di dalam wujud sesuatu. Ada bersamanya maknanya Allah disertai dengan benda-benda. Jadi sebab itulah kita tak boleh terima ada ungkapan mengatakan konon Allah duduk di atas arasy, kemudian
di sebelah kanannya ada ruang berbaki, disitulah ditempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Yahudi lah. Tajsim. Kita tidak terima begitu. Atau dengan keadaan ada bersamanya, itu bersama Allah di dalam wujud sesuatu yang memberi kesan pada mana-mana perbuatan. Memberi kesan mu'assiru fi fi'lin minal af'al atau yakunu ma'ahu fil wujud. Maksudnya Allah bersama dengan makhluk sehingga boleh mempengaruhi perbuatan Allah. Tidak begitu. Okey. Itu makna yang atau dengan keadaan ada bersama Allah di dalam wujud itu sesuatu yang memberi kesan pada mana-mana perbuatan. Jadi makna Allah tidak dipengaruhi mana-mana makhluk. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mustahil atas Allah Subhanahu wa taala lemah pada mana-mana perkara yang mungkin. Lemah kan? Nah, betul. Al-ajzu maknanya lemah, tak mampu nak buat. Okey. So, mustahil kan? Jadi Allah ini kalau nak cipta kun fayakun. So, tak perlu alat, tak perlu apa benda semua. Kun fayakun. Mengadakan sesuatu daripada alam ini di samping kebenciannya pada adanya, iaitu tiada kehendaknya Ta'ala baginya, atau dalam keadaan bingung. Jadi ini sifat makhluk lah. Maha suci Allah. So apa yang kita baca, apa yang kita faham di sini, semua sifat-sifat kelemahan kita tidak nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tajuk dia benda-benda yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam keadaan bingung, atau dalam keadaan lupa. Jadi mustahil Allah lupa. Kita beramal banyak mana pun, kita berzikir banyak mana pun, Allah akan balas, tidak akan tertinggal satu pun. Atau dengan kerana illat, atau dengan kerana tabiat. Maknanya illat ini maknanya sebab. Sebab, atau dengan keadaan tabiat, maknanya benda semula jadi, tabiat. Jadi benda-benda ini tidak ada yang dapat mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya al-kamalu lillah. Sifat sempurna itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja terlintas pada fikiran kita, kita sebut subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah daripada apa-apa yang sifat-sifat negatif yang mungkin terlintas dalam pemikiran kita. Wa kadzalika yastahilu 'alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Jadi al-jahlu, alimun. Allah alimun, khabirun, maha mengetahui, maha bijaksana dan sebagainya. Maha, bukan setakat tahu macam kita hanya tahu, tapi Allah ini maha tahu. Alimun. Alimun, alim. Allah sifatnya alimun. Ini siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu. Maknanya sifat mubalaghah. Alimun, basirun, itu semua maknanya sangat-sangat melihat, sangat-sangat mendengar. Sami'un, itu semua sifat-sifat mubalaghah namanya. So kita ni hanya mendengar ala kadar ataupun lebih kurang, tapi Allah sangat halus pendengarannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mustahil atas Allah Subhanahu wa taala bersifat kejahilan dan yang semakna dengannya tentang apa-apa maklumat. Apa bacaannya? Tapi bahasa Arab dia al-maut, kewafatan ke?
Kematian maksudnya. Kematian. Tulisannya kematian. Hayyun, hayyun qayyum. Jadi maknanya kita dah baca sifat Allah Subhanahu wa taala al-baqa. Yuhyi wa yumit. Kematian. Yuhyi wa yumit. Antara sifat Allah Subhanahu wa taala yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. So macam mana dia nak mati? Memiliki sifat mati. Yang mati ini makhluk. Kematian, pekak, tak mendengar, buta, dan bisu. Ini semua sifat-sifat yang dimiliki makhluk. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan bagi sifat-sifat maknawiyah di sini adalah jelas. Adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala yaitu berbuat setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Sebenarnya Allah tidak menerima apa-apa arahan. Allah tidak menerima apa-apa perintah. Allah tidak berbincang dengan mana-mana pihak. Jadi Allah nak berbuat, tidak berbuat, tidak berbuat. So, tidak melibatkan mana-mana pihak ataupun keperluan. Adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala itu berbuat setiap perkara yang mungkin wujud. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. So, tidak ada tekanan. Tidak ada program yang mengatur perancangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha maknanya dia Allah cipta apa yang dikehendaki. Wa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Antaranya dialah Allah mereka bentuk kamu dalam rahim ibu. Kaifa yasha sebagaimana Allah kehendaki, lelaki ke perempuan ke. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin di sini harus ada pasangan anak 5, anak 4, anak dan sebagainya, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Ada pasangan tak ada anak, ada pasangan belas anak dan sebagainya, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum. Masyid, bentuk kita dalam rahim ibu itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukti wujud Allah Ta'ala yaitu baharunya alam. Ini balik semula kepada wujudnya Allah. Macam mana nak rationalize? Macam mana nak argue dengan golongan etis? Ada seorang mu'allaf, saya suka tengok video dia. Nama dia Hamzah Zorzis. Dia asal usul dia daripada Greek. Sekarang menetap di London. Dia buat sebab mungkin dia banyak debate dengan golongan etis. Dia kata cuba bayangkan, dia kata ada seorang hamba Allah, dia longgok besi, getah, cermin, lepas tu dia tinggal. Dia kata masuk akal tak? Dia kata dia tinggal benda tu lebih kurang 2-3 minggu, lepas tu dia datang terus jadi kereta. Ini argumennya golongan etis tak boleh jawab. Kalau tak 100 tahun pun dia tak akan menjadi kereta. 1000 tahun pun tak akan menjadi kereta. Bahan dah cukup semua. Bahan tayar, getah dah ada, besi steering dah ada, enjin dah ada, tingkap cermin dah ada, semua. Bahan dah siap dari situ. Tinggal nak kun saja. Itu makna dia. Sebab itulah argumen orang etis. Dia kata tak ada pencipta. Ini ni rasional, logik. Kita main logik lah sebelum ayat Quran. Sebab golongan etis ni tak percaya kepada wahyu, tak percaya kepada kalamullah. Dia percaya kepada logik lah. Itu makna dia. So kesimpulannya, dunia, alam yang kita hidup ni mustahil tidak ada pencipta. Itu logik dia lah. Mana mustahil alam ini menjadi dengan sendirinya. Kereta sebiji pun tak boleh buat. Macam mana nak cipta matahari, macam mana nak cipta bulan, bintang dan sebagainya. So mesti ada pencipta dia. Ini sebagus juga dia punya argument ini. Maknanya dia
kewujudan ini tidak jadi dengan sendirinya. Ada tak benda jadi dengan sendirinya? Contoh yang simple aja macam kuih lah, kuih. Tepung ada, minyak ada, telur ada, campak je situ, tunggu seminggu dia jadi apa? Tak jadi apa-apa kan. Contohlah, kuih ni mudah, kita nampak mudah lah orang buat. Tapi kalau tak dibuat dia tak jadi. Ini maksud dia. Jadi itulah maknanya golongan etis ini mungkin salah guna dia punya akal dia. Maknanya kalau dia betul-betul guna akal dia, insya-Allah dia akan masuk Islam. Balik kepada wujud. Adapun bukti kewujudan Allah iaitu baharunya alam. Baharunya alam, maknanya alam ini sekalipun kita tengok canggih, tak boleh nak fikir bila dia berakhir, bila berawal. Tapi maknanya canggih macam mana pun alam ini, ianya dicipta. Ada penciptanya. Itu salah satu bukti lah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Pernah tak terbayang ada kereta tak ada yang cipta? Tak ada kilang. Dia tak pernah berlaku kan? Kita contohlah khayal nak kereta apa? Mercedes, BMW. Dia tak pernah berlaku kan? Buka pintu ni, kereta dah siap depan rumah. Ada? Ada? Tak ada kan? Jadi macam mana kalau benda kecil dia tak boleh cipta diri dia, macam mana alam ini? Allah cipta 7 lapis bumi ni ke bawah, 7 lapis langit ke atas. Takkan tak ada pencipta? Baharunya alam. Okay. Kerana sekiranya tiada yang menjadikannya, bahkan ia terjadi dengan sendirinya, niscaya berlaku salah satu daripada dua perkara yang bersamaan. Ini lagi panjanglah logik dia. Okay. Yang sama bagi rakannya, yang lebih atasnya tanpa sebab, dan ia mustahil. Jadi dua teori ini adalah mustahil. Yang sama bagi rakannya, ini kita tengok dia punya bahasa Arab. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam. Adapun bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah baharunya alam ini, li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazim an yakuna ahlul amrayn al-mutasawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Yang sama bagi rakannya, ayakuna ahadul amrayn al-mutasawiyain musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Kita cuba nak faham ini. Sama bagi rakannya, mungkin maksudnya sama dengan rakannya, konon alam ini dicipta oleh alam. Saya nak cuba fahamlah di sini. Mutasawiyan maknanya andaian pertama ini kata sama saiz. Alam ini dicipta oleh satu kuasa yang sama saiz dengan alam ini. Mutasawiyan, sama. Mutasawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin. Ataupun dikata rajihan alaihi, lebih hebat daripada atasnya, bila sababin, tanpa sebab, wa huwa muhalun, dianya adalah mustahil. Wa dalilu hudusil alam mulazamatuhu lil a'rad. Dalil baharunya alam, ia melazimi bagi segala sifat yang baharu, seperti pergerakan itu. Jadi pergerakan ini adalah ciri-ciri makhluk. Jadi sebab itulah kita nak jawab di sini hadis kursi, di mana berbunyi hadis itu, nazala rabbuka fi kulli lailatin. Tuhan kamu turun setiap malam. Tapi ada orang Islam percaya turun ini secara literal.
Bahasa Melayu dia turun dari atas ke bawah. Tapi ulama Ahlussunnah mentafsirkan nazala di sini bukan Allah, tetapi boleh jadi rahmatnya, boleh jadi perintahnya, boleh jadi ilhamnya dan sebagainya. So, sebab itulah perlu belajar bahasa Arab ini. Kalau tak nanti buka kamus, nazala mak dia turun, Allah turun. Ya. Ini menjadi salah satu topik polemik antara umat Islam. Ya. Sebab satu yang fanatik ta'assub bahawa Allah duduk di atas. Satu lagi fanatik bahawa Allah setiap malam turun. So, yang mana saya nak pakai? Sehingga ada polemik mengatakan kalau Allah setiap malam turun, ditanya dekat Jepun turun pukul berapa? Katakan pukul 1. Okey, dekat Afrika pukul 2. Dekat China pukul 4. So kalau dia sentiasa turun, bila masa dia nak duduk atas? Hari ni kita pakai logik lah ya. Sebab ada Allah ini sifatnya tidak bergerak. Imam Al-Ghazali dah buat ni statement. Allahu munazzalun 'anil jihati wal harakati wal intiqal. Allah itu maha suci daripada jihad. Kita tak boleh tunjuk sebelah kanan ke kiri ke atas, tak boleh. Sebab yang mempunyai arah ini hanyalah makhluk terhad. Kalau dia ada di sini, dia tidak ada di sini. Makhluk yang kita tunjuk di sini, dia tak ada di sini. Itu maksud dia. Okay, Allah ini tidak demikian, tidak bertempat dan tidak ada masa baginya. Okay. Mana tadi? Pergerakan. Munazzahun 'anil harakati, Allah maha suci daripada pergerakan, wal jihati dan arah, wal intiqal dan berpindah randa. Jadi yang bergerak ini hanya makhluk. Bergerak sifat kelemahan makhluk. Jadi Allah itu tidak bergerak. Jadi mungkin kita terbayang kenapa Allah tak bergerak. Walau pergerakannya mudah sangat. Pindah kursi contohlah gitu. Tapi itulah Allah. Jadi maknanya bila Allah ini kita cerita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tak boleh bayang yang, sebab itulah kesimpulannya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi tadi saya bincang lebih kurang ini juga lah, pelajar master. Kita bincang pasal takwil. Takwil ini maknanya takwil ini maknanya kita mengalihkan makna satu perkataan yang literal kepada makna lain. Contoh macam mata, itu kita dah bincang lebih kurang. Allah sebut ada mata dalam Al-Quran, mata Allah. Tapi kita sebagai Ahlussunnah, kita tak kata mata Allah. Jadi makna itu makna takwil, salah satu makna lah. Makna kita memaknakan mata itu sebagai pemerhatian Allah, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Al-Quran lebih kurang lah, kita boleh bincang nanti lebih halus lagi. Lebih kurang ada 3 makna takwil. Yang kita duk bincang ni dengan golongan-golongan mujassimah ni ialah mentakwil sifat Allah. Contoh macam tangan, bukan literal tangan ya. Bila kita sebut tangan literally, dia akan timbul pula jari-jari. Sebab itulah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yad ini, tangan Allah ini ditakwil menjadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu antara contoh takwil lah. Ada juga takwil tapi dia tidak dipertikai lah. Takwil mimpi. Okay? Tak silap Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Ahada asyara kaukaban. Itu ada takwil dia. So takwil dia menjadi raja. Adik-beradik dia menjadi bawahan dia. Lebih kurang begitulah. Siapa yang hafal ayat ni? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maknanya mimpi 11 bintang, adik-beradik dia. Okey. Mimpi nampak bulan dan bintang, bulan dan matahari, itu takwil ayah dia.
Itu takwil juga, maknanya penafsiran. So mimpi dalam Al-Quran diartikan juga sebagai takwil, tapi takwil di sini maknanya penafsiran mimpi. Itu makna takwil yang kedua. Makna takwil yang ketiga, perbuatan. Contoh, bila Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, selesai semua dalam kelas ni biasa dengar cerita ni dalam Al-Quran. So Nabi Musa dihairan melihat tingkah laku Nabi Khidir. Dia rosakkan kapal, okay? Diperbaiki tembok, lepas tu dibunuh anak kecil kurang itu. Jadi bila Nabi Musa tertanya-tanya, Nabi Khidir pun terangkan, dia kata wa amal jidaru. Adapun dinding itu di bawahnya ada harta karun. Okay. Wa amma safinatu. Adapun kapal itu dia kata di sana ada seorang raja dirampas semua kapal yang elok. Sebab tu dirosakkan kapal itu. Contoh lah begitu. Jadi ini pun makna dia takwil. Okay, jadi makna lebih kurang dalam Al-Quran bila sebut takwil ada 3. Satu, kita mentakwil sifat Allah. Kedua, mentakwil mimpi. Ketiga, mentakwil perbuatan yang Nabi Musa sendiri tak faham. Kenapa kapal yang elok dia pergi rosakkan? Pokoknya takwil dia, penafsiran dia, di sana ada raja yang ganas. Dia rampas semua kapal yang elok. Ini contohlah. Baik. Pergerakan, jadi Allah tidak bergerak. Bergerak ini adalah sifat kelemahan yang hanya dimiliki oleh makhluk sahaja. Atau diam. Jadi maknanya kita tak boleh kata Allah buat apa. Dia diam ke, dia bergerak ke dan sebagainya. Itu kita diam atau selain keduanya. Jadi maknanya yang bergerak dan diam ini hanyalah sifat makhluk. Okay. Dan yang melazimi yang baharu adalah baharu. Semua sifat-sifat baharu ini hanyalah kita nisbahkan kepada yang baru. Dan dalil baharu segala sifat dapat dilihat perubahannya dari tiada kepada ada. Jadi Allah ini tidak ada azali, al-baqa, al-qidam, al-qidam wal-baqa. Tak ada awalan, tak ada akhiran. Daripada perubahan, berubah. Jadi Allah tidak berubah. Jadi sebelum arash dicipta, Allah demikian. Selepas arash dicipta, Allah pun begitu. Tidak ada perubahan. Jadi maknanya dia, orang yang berkeyakinan bahawa Allah itu duduk di atas arash, apa posisi Allah sebelum arash dicipta? Adakah Allah duduk ataupun dalam posisi yang lain? Contohlah begitu. Dan dalil baharu segala sifat dapat dilihat perubahannya. Allah tak berubah-ubah. Dari tiada kepada ada dan dari ada kepada tiada. Okay. Baik. Adapun bukti wajib kidam, sedia ada. Sedia ada, bukan sedia begitu saja. Jadi kita tambahlah perkataan supaya lebih jelas. Adapun bukti wajib kidam, sedia ada bagi Allah Ta'ala sekiranya dia bukan qadim, niscaya dia baharu. Jadi kalau Allah ada permulaan, maka dia baharu. So setiap yang ada permulaan digambarkan sebagai baharu. Maka dia berhajat kepada yang membaharuinya, membaharukannya. Jadi kita dah baca Allah itu tidak berhajat, ghani. Jadi bila kita sebut hajat-hajat bagi Allah ini, keperluan ini, kita ingat Al-Ghani. Al-Ghani maknanya maha kaya.
Ghaniyun, sangat-sangat kaya. Jadi nak bezakan, kita ni fuqara, kita ni kaya macam mana pun, kita masih perlu lagi kepada untuk hidup. Perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu macam-macam. Allah Maha Kaya, Ghani. Jadi Al-Ghani yang sebenarnya hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kaya macam mana pun masih lagi macam-macam keperluan. Maka dari berhajat kepada yang membaharukannya, maka melazimkan daur. Daur maknanya pusingan. Dia pusing. Sebab dia perlu. Maknanya yang perlu, contohlah pusing di sini maknanya sekarang dia perlu. Bila dah dapat keperluan mungkin dia senyap. Lepas tu perlu lagi, lepas tu perlu lagi. Contoh. Jadi Allah tidak demikian. Atau tasalsul. So daur ini ataupun tasalsul berhubungan tanpa kesudahan. Itu dia. Tanpa kesudahan. Adapun bukti wajib baqa kekal baginya Ta'ala, kerana jika sekiranya ada kemungkinan dia diekori adam makna ketiadaan, niscaya ternafi kidam daripadanya. Kerana keadaan wujudnya ketika itu harus, bukan wajib. Ini wajib. Sebab itu kita sentiasa ingat wajibul wujud. Kita kena tulis ini, wajibul wujud, kewujudan Allah itu wajib. Bukan makna wajib sunat ke tidak. Wajib makna dia mesti ada. Bukan bila kita kata wajibul wujud, kita yang bagi sifat wajib itu, makna memang jadi wajib di sini bukan lawannya sunat. Sebab kita ni mungkin wujud, boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Makhluk itu. Harus bukannya wajib. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya kecuali baharu. Jadi yang harus, jadi yang harus ini mungkin, mungkin wujud, yang kita ni sebagai manusia mungkin wujud. Kewujudan kita wujud, Allah wujud. Tapi hakikat kewujudan itu berlainan. Wajibul wujud dan mungkin wujud. Bagaimana ia berlaku? Baharu sahaja berlalu wajib kidam dan bakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-baqa dan al-kidam itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. La awwal lahu wa la akhir lahu. Jadi kita tak boleh bayang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berakhir. Adapun bukti wajib berdirinya Ta'ala dengan sendirinya, kerana sekiranya Allah Ta'ala berhajat. Jadi sebut saja Allah berhajat, kita kena ingat cepat-cepat Allahu al-Ghani, Ghani, Maha Kaya. Sama sekali tak berhajat apapun. Kerana sekiranya Allah berhajat kepada tempat, niscaya dia sifat. Dan sifat tidak bersifat dengan segala sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dan Maulana Jalla wa Azza, ini bahasa Arab pula dicampur. Ya? Oh iya ke? Ya. Adapun bukti wajib berselalunya Ta'ala bagi segala yang baru. Ada satu perenggan tertinggal. Yang mana tertinggal? Yang dua di bawah. Adapun bukti wajib berselalunya Ta'ala bagi segala yang baru. Ya. Peringkat ketiga.
1, 2, 4 ni. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4. Tapi saya tengok teks nombor halaman 13. 4 ni. Contohnya wa amma burhan wujubil qidam lahu ta'ala. 1 wa amma burhan wujudul baqa. 2 wa amma burhan wujud mukhalafatihi bil hawadisi. Ini yang tak ada ke? Tertinggal. Oh, tertinggal makna dia. Tak apa, saya cubalah terjemahkan yang ketiga. Wa amma burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala al hawadis. Adapun bukti wajibnya bagi Allah menyalahi setiap perkara yang baru, fali'annahu, kerana law ma sala syai'an minha, kerana seandainya Allah itu menyerupai perkara yang baru, lakana hadisan mislaha, maka Allah itu juga baharu sepertinya. Okey, itu argument lah. So kita boleh tulis yang apa Tahawi sebut. Wadhalika muhalun, itulah perkara yang mustahil, lima arafta, sebab kamu telah mengetahui qablu, sebelumnya, min wujubi qidamihi, bahawa Allah itu wajib bersifat qidam, ta'ala wa baqaihi, dan kekalnya. Ya. So itu tak ada terjemahan ke? Ada juga ya? Okey. Okey, yang keempat, wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Adapun wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyam. Qiyam di sini makna dia lengkap sebagai Tuhan bi nafsihi, dengan sendirinya. So qiyam di sini bukan macam kita teringat qiyamul lail ke apa, tidak ataupun berdiri atas dua kaki, tidak Makna dia Allah menjadi Tuhan sebenar dengan setiap sifat kesempurnaan binafsihi, dengan dirinya. Itu maksud dia. Tidak memerlukan cuaca, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan apa-apa saja. Itu maksud qiyamuhu binafsihi. Dia menjadi Tuhan yang layak disembah dengan diri sendiri, dengan sendirinya begitu. Itu maksud dia qiyamuhu binafsihi. Contoh macam kita lah, dia menjadi seorang manusia, adakah dengan sendirinya? Tidak sama sekali. Melalui ibu bapa, melalui dan sebagainya lah. Dia membesar sebab makanan bagus, cuaca bagus, dan sebagainya lah. Itu maksud dia. Jadi kita kena faham qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah menjadi Tuhan yang layak disembah dengan diri dia sendiri. Tidak ada faktor luaran menjadikan dia hebat. Tidak ada faktor luaran melengkapkan kualiti ataupun sifat Allah sehingga menjadi Tuhan yang layak disembah. Itu maksudnya. Qiyamuhu binafsihi. Jadi selain Allah tidak qiyamuhu binafsihi. Okay. Contoh kalau kita nak terjemahkan qiyam di sini sebagai berdiri. Maknanya kita bila kita berdiri mesti ada tempat nak berdiri. Dah tidak binafsihi. Okey. Maknanya kita berdiri mesti ada benda yang kita pijak baru boleh berdiri. Jadi Allah kalaupun kita nak kata dia berdiri tegak tanpa sesuatu, Allah berdiri. Okey. Tapi tidaklah kita kata Allah berdiri daripada duduk, tidak. Jadi sebab itulah lebih selamat kita terjemahkan qiyamuhu binafsihi, maknanya dia menjadi Tuhan Allah yang lengkap, sempurna, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Fali'annahu ta'ala law ihtaja, itu seandainya Allah itu perlu kepada tempat, lakana sifat, maka ia akan menjadi sifat. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani, dan sifat itu tidak memiliki sifat-sifat ma'ani, walal ma'nawiyah, dan tidak juga ma'nawiyah, walaula wa maulana jalla wa azza. So ini bahasa Arab lah. Jadi saya tengok dalam bahasa Melayu pun ditulis bahasa Arab. Jadi kita terjemahkan dan maulana literally maknanya tuan kita.
Tuhan kita lah, sepatutnya gitu. Maulana Jalla Maha Agung, wa Azza Maha Mulia. So kita terjemahkan sebab itu bahasa Arab. Maulana, Tuhan kita iaitu Allah, Jalla Maha Agung, wa Azza Maha Mulia, wajibun, wajib, bisifatin, dengan bersifat dengan keduanya. Maknanya Allah itu wajib bersifat dengan keduanya, itu Jalla wa Azza. Itulah yang dimaksudkan. Wa maulana azza wa Jalla wa Azza yajibu tisafuhu bihima falaysa bisifatin. Tapi dikata itu bukan sifat. Maka sebab itu dia bukan sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Jalla Maha mulia, maha perkasa dan mulia, agung, wa azza dan mulia. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Ini. Dan sekiranya dia berhajat kepada yang menjadikannya. Mukhassisin dalam bahasa Arab mukhassis maknanya yang mengkhususkan. Tapi saya tengok terjemahan di sini maknanya dan sekiranya Allah itu berhajat kepada yang menjadikannya. Macam mana pula nak jadi Tuhan kalau ada yang menjadikan? Ini logik yang sangat contohlah setengah orang Kristian masuk agama Islam. Sebab dia kata macam mana menyembah Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa boleh mati, boleh lahir dan sebagainya. Jadi maknanya kalau Nabi Isa itu Tuhan dan dia hebat, yang menciptakan Nabi Isa lagi hebat. Jadi yang mencipta mestilah lagi hebat. Jadi itu kesesatan orang-orang Kristian, menyembah makhluk. Seorang nama dia, boleh tengok ini rajin berdakwah, terutamanya ke Afrika. Nama dia Abdul Rahim Green hijau. Nah itu nama dia, Abdul Rahim Green. Itu banyak dia punya YouTube. Dia masa kecil lah sebelum dia dia kata ibu dia rajin berdoa sebelum tidur, dia kata. Tapi bila dia dapat tahu, dia kata Nabi Isa ni adalah manusia biasa. Dia kata macam mana kita nak berdoa ataupun menyembah Tuhan ke tandas. Buang air ke tandas. Jadi ini antara argumen yang kadang menyebabkan orang-orang Kristian memeluk agama Islam. Menyembah Nabi yang tidur, makan ke tandas. Dan sekiranya dia berhajat kepada yang menjadikannya, niscaya dia baharu. Jadi apa saja yang dicipta, maka dia baharu. Bagaimana ia berlaku? Maknanya benda itu tak boleh berlaku lah. Dan bukti telah berdiri atas wajib. Bukti telah berdiri maknanya bukti telah wujud, dalil telah jelas atas wajibnya sifat qidam dan baka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dah buktikan dalil-dalil, bawakan dalil-dalil tentang wajibnya sifat qidam dan baka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada apa-apa hajat, ya. Adapun bukti wajib esa bagi Allah Subhanahu wa taala kerana sekiranya dia bukan satu, niscaya pasti tidak diwujudkan sesuatu daripada alam ini, kerana pasti lemahnya ketika itu. Ajiz, lemah. Tapi jawapan ini serasa yang lebih kuat
firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Jadi mana Allah sendiri memberi dalil yang kuat, seandainya di bumi ini ada Allah, ada Tuhan selain Allah, maka bumi ini akan hancur. Adapun bukti wajib bersifatnya ta'ala qudrat, iradat, ilmu dan haya, kerana sekiranya jika tiada sesuatu daripadanya, niscaya tiada terdapat sesuatu pun daripada benda-benda yang baharu itu. Ya? Jadi sifat kudrat, takkan Allah tak ada kudrat. Contoh gitu. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa mahu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi Allah menjawab, "Fanzur ilal jabali." Pandang gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung bukit itu kekal keadaannya seperti itu, fasawfa tarani, maka kamu ada harapanlah untuk melihat saya di muka bumi ini. Falamma tajalla lil jabal. Ketika Allah bertajalli, bukan makna zat Allah ada di situ, tidak. Tajalli makna penampakan fenomena Allah Subhanahu wa taala menzahirkan ke atas gunung, gunung pun hancur lebur. So, Nabi Musa pun pingsan. Ya. Jadi makna dia itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tajallinya saja tak mampu dipikul ataupun ditanggung oleh gunung yang begitu padat, begitu hebat. Hancur lebur. Ini pengajaranlah bagi kita. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita umat Islam yang beriman ini tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, tetapi kita insya-Allah berpeluang menikmati nikmat syurga yang terbesar, iaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi ini rangkaiannya sifat kudrat, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bayang kudrat Allah Subhanahu wa taala mencipta bumi 7 lapis ke bawah, mencipta langit 7 lapis ke atas. Memang kita tak boleh, maknanya makhluk Allah sendiri pun kita tak mampu nak bayang. Itu belum aras lagi. Maknanya kita satu lapis bumi pun kita tak boleh nak master, nak tahu apa yang ada. Belum lagi turun ke bumi lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan ketujuh dan sebagainya. Kudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bincang sikitlah tentang perkembangan di satu tempat, nama dia Madain Saleh. Saya biasa dengar, ini boleh Google lah, tengok YouTube. Sebab Madain Saleh ini tengah dipromosikan. Jadi siapa yang pernah ke Jordan, Petra terkenal lah. Jadi Petra dengan Madain Saleh lebih kurang sama. Cuma Madain Saleh dia ada cerita dia, ada hadis dia. So dia punya sejarah dia, Madain Saleh ini Allah pernah turunkan azab kepada kaum Samud. Boleh Google nanti tengok. Sehingga Nabi SAW diriwayatkan bila lalu di tapak Madain Saleh ini, dia tutup kepala dengan serban ke, dengan sejadah ke, nak menggambarkan betapa hebatnya azab yang Allah pernah turunkan ke satu kaum Samud. Jadi sejak zaman Nabi sampai beberapa tahun lepas, tak pernah ada kerajaan yang berani nak usir ataupun nak
majukan, develop sebagai tapak pelancongan. Tapi setahun dua akhir-akhir ini boleh tengok dia punya perkembangan dia di YouTube dibangunkan begitu hebat sehingga ramai pelancong non muslim turun di airport Madinah. Ini bukan dongeng, bukan fitnah, boleh tengok. Sebab daripada airport Madinah boleh naik kereta lebih kurang mungkin 2 jam, mungkin 3 jam macam tu. Ada airport terdekat, airport Madinah. Okey. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala nak menurunkan azab memang sangat menggerunkan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panduan ataupun pengajaran. Dia kata siapa yang lalu di situ hendaklah buat menangis, lebih kurang begitulah. Begitu. Tapi kita tak orang Islam sekarang ni bukannya respect sangat hadis Nabi. Maknanya selama berapa tahun, 1000 tahun lebih tidak ada yang berani nak terka bidang itu. Madain saleh nama dia. Lebih kurang macam adik-beradik Petra lah. Kalau di Jordan, siapa yang pernah ke Jordan, itulah dia. Jadi azab patut kita ikut panduan Nabi SAW. Tapi kerana kita tak pasti apa motif sebenar, nak ekonomi daripada pelancong kan barangkali wallahu alam. Kudrat, iradat, kehendak. Kehendak, iradat maknanya Allah muridun, kaunuhu muridan. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala muridan, berkehendak, ada kemahuan. Yakhluqu ma yasha. Allah cipta apa yang Allah kehendaki. Ilmu, alimun. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Kita ni ilmu tinggi macam mana pun Allah bagi sikit saja. Kalau kita mengaji berpuluh-puluh tahun pun ilmu sangat terhad. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Jadi ilmu yang kita ada ni sangat-sangat sedikit banding ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ini ungkapan yang biasa orang-orang Arab sebut, wa fawqa kulli alimin wa fawqa kulli ilmin alimun. Maksudnya atas setiap orang alim ni ada lagi alimun. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, ilmunya luar biasa. Luar alam tahu, dalam alam tahu, muhitun bi kulli syai'. Allah meliputi bi kulli syai' segala-galanya. Dan hayat, hidup. Jadi Allah takkan tak hidup. Jadi kalau konon ahli-ahli falsafah barat dia kata Allah dah mati. Sebab tu dah dibuat apa mereka suka. Jadi kalau kita hayati 20 sifat ini adalah rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak boleh pertikai sebab 20 sifat ini ada dalil akli dan nakli. Untuk menyokong nakli maknanya daripada hadis ataupun ayat Quran, akli pakai akal. Jadi dua benda dia selalu. Saya teringat mungkin kita tengok sikit lah. Saya kalau ada lah Mu'tazilah. Ini contoh lah. So akidah yang kita pegang ni dah 1100-1200 tahun sejak dibentuknya. Jadi maknanya pernah sebelum ini ada kuasa nama dia Mu'tazilah. Pernah dengar Mu'tazilah? Ada yang pernah dengar Mu'tazilah? Dia tidak bertahan lama kerana terlalu banyak menggunakan akal. Tapi pernah berkuasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Mu'tazilah nama dia. Terlalu berlebihan menggunakan akal dan letak Quran Sunnah sebagai sumber nombor 2. Pernah berlaku di zaman Abbasiyah. Okay? Dan bahkan pengasas sifat 20 ini juga pernah menjadi Mu'tazilah. Lepas tu bertaubat. Jadi Mu'tazilah ini dia begitu kreatif menggunakan kemampuan akal
mencadangkan 5 usul, 5 dasar sebagai satu pegangan. Tapi kita tengok dia tak bertahan lama. Memang cantik lah, tapi maknanya ada kelemahan sehingga tidak dipakai sampai ke hari ini. Mungkin kita boleh tengok nanti ringkas. Yang pertama, tauhid. Jadi kita ni sebagai orang Islam, orang beriman, perkara nombor 1 tauhid, mengesakan Allah. Tapi cara mereka menggunakan akal tersilap, terlalu rigid, terlalu ketat konsep tauhid mereka, sehingga kadang-kadang menafikan sifat Allah. Sebab dia kata kalau zat Allah qadim, sifatnya pun qadim, maka syirik. Ada 2. Sampai peringkat itu. Sebab itulah teori Mu'tazilah ini tak kekal lama. Okey. Dah cantiklah tauhid ni. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Dia kata nak membangun masyarakat Islam yang bagus ini sempurna, kena aktifkan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Baguslah. Yang ketiga, di sini dia punya ni berfalsafah. Yang ketiga dia kata al-manzilatu bainal manzilatain. Mungkin ramai yang dia tak pernah dengar yang ketiga. Al-manzilatu bainal manzilatain makna dia satu kedudukan antara syurga dan neraka. Ini pakai akal. Sebab dia kata siapa yang masuk syurga dengan amalnya. Siapa tak ada amal, tak ada dosa, dia kata duduk tengah. Ada tengok? Maknanya cerita masuk syurga dan neraka pun pakai akal dia. Ini bukti mengenepikan wahyu Quran Sunnah. Itu cerita tiga adik-beradik ni. Okay? Seorang beramal, mati masuk syurga. Seorang buat dosa, mati masuk neraka. Yang kecil mati tak ke syurga sebab tak ada amalan, tak ke neraka sebab tak ada dosa. Bila ditanya, dia tak boleh jawab. Itu salah satu punca kenapa Abu Hasan Al-Ash'ari keluar daripada Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Itu dia punya sikit sejarah dia lah. Jadi maknanya apa yang kita pegang sifat 20 ini dah dah dipakai dan diuji lebih 1000 tahun. Okey. Jadi maknanya pernah ada Mu'tazilah berkuasa di zaman Abbasiyah. Dah 3 Yang keempat, al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du hebat ulama-ulama di sana Mu'tazilah ini, hebat. Ada hafal Quran, alim dan sebagainya, pakar hadis dan sebagainya. Al-wa'du wal-wa'id maknanya kita kena yakin dan percaya ada nama al-wa'du, janji yang baik. Siapa yang beramal dapat pahala, masuk syurga. Al-wa'id, janji yang negatif, buruk. Maksudnya siapa buat dosa, dia dapat balasan, azab. Okey, saya silap dari segi susunan ni, minta maaf. Yang kelima, al-adlu, keadilan. So kalau kita tengok memang cantik, tauhid. Nombor 2, keadilan. Jadi kita nak membangun masyarakat yang Islamik, 5 prinsip ini. Tapi dari segi praktikal tak kekal. Hebat ni. Ini ahli falsafah. Banyak menggunakan akal, tapi teori mereka tak kekal. Dah cantik dah kita tengok 5 ni. Jadi tauhid yang pertama, yang kedua al-adlu. Keadilan mesti ditegakkan. Itu teori dia. Nak membangun masyarakat yang mengamalkan Islam. Tapi kerana berlebihan sehingga mereka berkeyakinan bahawa perbuatan manusia ini 100% dia bertanggungjawab. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu logik dia begitu. Jadi maknanya secara tidak langsung mereka menafikan takdir. Kita percaya kepada al-iman bil qada wal qadar.
Itu beza dia lah. Saya mungkin kalau adalah saya tengok sikit. Ini dia, boleh nampak kan? Kalau tak pun saya bagi dia punya tajuk dia lah. Apa yang saya cerita tadi tu ada di sini lah. So maknanya dia yang kita mengaji sifat 20 ni, ini dia, Asy'ariyah Mu'tazilah. Sebab dia pernah jadi Mu'tazilah dulu. Ada orang kata 40 tahun. Yang tokoh Mu'tazilah ayah tiri dia. Ayah tiri, bukan ayah dia sebenar, ayah tiri dia. Seorang alim, pengasas Mu'tazilah. Ini bukti yang kita analisis sejarah dia. Ini dia pilih Asy'ari hidup. Ini. Okay. Saya bagi sikit-sikit sajalah. Ini. Okay. Sikit sajalah. Okay. Jadi sekarang ini kita bincang sikit lah. Ini ilmu lah. Ilmu. Bukan kita promote, tapi kadang ada juga terlepas. Sepatutnya tidak begitu, tapi begitulah. Contohlah. So kita sifat 20 yang kita pegang ratusan tahun ini, kita kena faham betul-betul yang kita mengaji ni. Sebab kalau kita tak faham, kita takut benda ni tak masuk. Itu yang kita takut ni. Benda ni iaitu Tauhid 3. So Tauhid 3 saya yakin di Brunei ni tidak diamalkan. Tapi maklum sajalah teknologi moden ini dia menyelinap mana-mana. Itu. Okay. So Tauhid 3 ini kita dah pernah bincang. Sikit-sikit lah. Kita ulang lah supaya kita nampak dia punya tu. So Tauhid 3 ini uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan dah ada dah. Bukan setakat ada, memang dah agak ramai lah orang Nusantara meyakini yang ini. Ini maksud kita nak ilmu lah, kita share. Jadi maknanya dah 1000 tahun lebih bila kita sebut mainstream aliran perdana umat Islam di sini sifat 20 4 mazhab. Bukan begitulah. Tapi akhir-akhir ini Tauhid 3 ini menyelinap masuk. So memang benda ni kita tak boleh kawal lah. Tak boleh kawal. Sama ada di Filipina, di Kamboja, di selatan Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, benda ni dah ada penganut ni. Okay? Itu kalau kita tak hati-hatilah. Tapi kalau kita tengok saya nak share di sini. Bukanlah kita nak macam merendahkan, tidak, tapi maknanya kita share ilmu ini contoh bukanlah kata nak, tapi ini fakta dalam perjalanan sejarah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okay. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang syekh tarekat tasawuf di Baghdad. Ini bermazhab Hambali. Okay. Tapi kita tertanya-tanya, mereka yang berpegang kepada Tauhid 3 tak pernah bincang Syekh Abdul Qadir Jilani dari segi keilmuannya, dari segi kewaliannya, dari segi sumbangannya. Kenapa? Itu kita tanya. Okay. Kenapa? Mereka tidak memuji dan tidak juga mengutuk. Sebab nak mengutuk Syekh Abdul Qadir Jilani ini, gelaran dia Sayyidul Awliya, pemimpin segala wali. Nak memuji, takut pihak ini pula dia kata memuji golongan sufi. Mungkin itulah. Jadi diam sajalah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini hidup selepas Imam Al-Ghazali. Dan kehebatan ilmu dia boleh memberi fatwa dalam 2 mazhab. Mazhab Syafi'i pun boleh, mazhab Ahmad bin Hanbal pun boleh. Jadi boleh Google.
Boleh Google siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okey. So bila ini fahaman maknanya bagaimana ideologi itu boleh ditukar kalau kita tidak berhati-hati. Maksud saya dah 2-3 minggu ini kita dah tekankan bahawa Islam kita ini 3 komponen, tak boleh tersilap. Kita menghayatinya, kita belajar ataupun tidak itu cerita lain. Tapi kita kena terima Islam ini akidah, fiqh dan tasawuf. 3 ini. Tapi mereka yang kuat tauhid 3 ini, ramai di kalangan mereka tidak menerima apa itu tasawuf. Jadi maknanya mereka ni selektif. Ya. Syekh Abdul Qadir Jalani begitu banyak sumbangannya, mereka seakan-akan tidak diiktiraf. Padahal mereka satu mazhab, ya? Mazhab Ahmad bin Hanbal. Mereka menjadikannya tokoh Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim, murid dia. Tetapi sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak menolak 100% ilmu tasawuf. Ibnu Qayyim tidak menolak 100% ilmu tasawuf. Cuma sikap 2 tokoh ini konon mahu memurnikan. Ini banyak orang tersilap ya. Mahu memurnikan ilmu tasawuf. Konon nak membersihkan daripada bid'ah, khurafat dan sebagainya. Lebih kurang contoh macam Hamka. Allah yarham Hamka. So Hamka peringkat awal dia tolak ilmu tasawuf. Tapi sebelum meninggal dia menulis kitab, tajuk dia Tasawuf Moden. Jadi maknanya kita, warisan kita sejak Nabi, Islam ini 3 komponen asas. Ya. Tapi kerana perkembangan akhir-akhir ini, siapa yang fanatik dengan tauhid 3, dia kata Islam ini hanya ada 2. Tauhid dengan fiqh saja. Tasawuf ini adalah punca segala bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya. Jadi sehingga dikatakan pernah berlaku seorang syekh tarikat meninggal di Mekah. Lepas imam itu dia memimpin solat jenazah, tetapi kerana dia tahu bahawa si fulan itu pengamal tarikat tasawuf, maka dia tidak mau jadi imam. Sampai peringkat tu. Walhal yang meninggal ini pakar ilmu hadis, profesor dalam bidang ilmu hadis. Inilah kita tak nak yang berlaku begini. Jadi kita kena perlu jelas, ilmu yang kita mengaji ini dia ada 3 komponen. Agama yang kita pegang ini 3 komponen. Jadi maknanya mungkin di sana itu sistem di sekolah diajarkan begitu, bahawa Islam ini hanya 2, akidah dan fiqh sahaja. Di mana rosak agama, rosak agama. Jadi sehingga ini yang paling teruk sekali. Sehingga pihak yang ta'assub dengan tauhid 3 ini, siapa saja dikaitkan dengan ilmu tasawuf, dia penyembah kubur terus, dia punya gelaran. Ini penyakit dia. Jadi benda ni sangat menyedihkan lah, sebab Islam tidak demikian. Ya. Jadi maknanya mereka berjaya memberi imej kepada siapa yang mengaji ilmu tasawuf, diberi gelaran sebagai kuburi, maknanya penyembah kubur. Ini sangat malang lah. Mereka tidak membaca sejarah sebenar. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi, siapa Muhammad Al-Fatih. Ya? Baik, selesai kita berhenti di halaman apa tadi? Halaman 14 kan? Ya? Ada nak tanya apa-apa? So, tauhid 3 ni saya tak mengajar, saya hanya kita untuk pengetahuan sajalah. Sebab benda ni dia berkembang mengikut kecanggihan teknologi. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, ini boleh Google nanti. Siapa nak baca tentang apa itu Mu'tazilah, apa itu Asy'ariyah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.